Assalamualaikum, hai, selamat datang ke channel ni. Nama saya Hadimus. Saya review dan bincang topik-topik berkenaan dengan buku. Jemput untuk subscribe, like dan komen andai kata ada topik-topik yang saya boleh bawakan lagi. Dan mungkin ada penambahbaikan yang boleh saya lakukan untuk channel ni. Okey, untuk minggu ni saya akan berkongsikan berkenaan dengan buku-buku yang saya baca pada bulan Mei. Alhamdulillah, sebenarnya saya dapat habiskan 10 buah buku, dan cerita di sebalik bagaimana saya boleh mencapai sebanyak 10 buah buku adalah melihat kepada bulan lepas yang saya baca hanya 5 buah buku, walaupun dalam keadaan masa saya yang terluang adalah lebih banyak, ataupun kalau dilihat dengan masa yang saya ada, saya boleh baca dengan lebih banyak lagi. Jadi dengan itu saya letak goal saya pada bulan Mei untuk membaca 10 buah buku. Okey, untuk buku yang saya akan bincangkan, saya hanya akan ceritakan secara ringkas tajuk, penulis buku, mungkin penerbit, review keseluruhan dan berapa rating saya bagi untuk buku tersebut. Okey, buku yang pertama ingin saya kongsikan pada hari ini adalah buku yang telah saya review di dalam channel ni, iaitu Maaf Dari Syurga oleh Faizal Tehrani. Buku ini secara keseluruhannya adalah sebuah novel yang baik yang ingin menyampaikan nilai-nilai murni, nilai-nilai Islam, serta membangkitkan beberapa persoalan di seputar Islam, di dalam Islam, dan saya rate 3 bintang di Goodreads. Okey, buku yang seterusnya adalah Kayuh Mengejar Horizon oleh Azrail Muhammad. Buku ini adalah buku catatan penulis, pengalaman beliau dalam mengayuh basikal mengelilingi Semenanjung Malaysia bermula pada 31 Ogos, Hari Merdeka, bermula di Kuantan, Pahang. Dan secara keseluruhannya buku ini adalah sebuah buku yang menarik yang ditulis dalam lenggok bahasa yang relax ataupun secara santai. Dan buku ini juga menyajikan beberapa gambar yang menarik untuk yang penulis bingkiskan sepanjang perjalanan beliau. Buku ini saya rate 3 bintang di Goodreads. Seterusnya adalah buku bahasa Inggeris yang bertopikkan Sufism ataupun Sufisme. Ianya adalah When You Hear Hoofbeats, Think of a Zebra oleh Shams Friedlander. Buku ini adalah salah satu buku yang saya ulang baca 7 tahun, dan ini adalah bacaan yang diulang semula oleh kerana buku ini adalah buku yang pada saya menyegarkan dan sangat memberi impak kepada nilai spiritual peribadi. Secara keseluruhannya, buku ini ditulis dalam bentuk cerita dan pengalaman penulis sepanjang berada di dalam lapangan tasawuf ataupun lapangan sufi. Okay, saya rate buku ini 4 bintang di Goodreads, dan buku ini antara buku yang memberi impak besar kepada saya. Okey, buku yang seterusnya adalah buku yang ditulis oleh penulis Singapura, Nur Fadilah Wahid, yang bertajuk Light Upon Light. Ianya adalah sebuah tulisan berbentuk surat yang ditulis oleh beliau, yang pada tanggapan saya mungkin ditulis kepada pembaca blog beliau. Dan ianya adalah sebuah surat yang bertemakan akhlak, bertemakan kehidupan dan reflection kepada apa yang berlaku di dalam kehidupan beliau. Buku ini adalah sebuah buku yang baik dan buku yang sangat ringkas yang saya baca dengan satu sekali ataupun on one sitting saja. Saya rate buku ini 4 bintang di Goodreads. Okey, buku yang seterusnya adalah buku Aku Mahu Membaca 1000 Tahun Lagi oleh Iman Daniel Hakim. Buku ini adalah sebuah buku yang ingin membawa pembaca kepada dunia pecinta buku, dan beliau penulis berkongsikan pengalaman-pengalaman beliau dalam menyelusuri, menyelam ke dalam dunia
buku perbukuan, dan beliau juga menceritakan pengalaman beliau dalam berjumpa dan berinteraksi dengan pecinta buku, serta beliau juga bingkiskan di dalam buku ini buku-buku yang beliau recommend kepada pembaca untuk membaca. Buku ini saya rate 4 bintang di dalam Goodreads, dan buku ini adalah buku yang sangat baik untuk dibaca kepada pemula ataupun orang yang ingin mula terjun ke dalam dunia pecinta buku. Buku yang seterusnya adalah buku yang berjudul 2020, sebuah antologi kumpulan beberapa karya penulis yang dimuatkan di dalam sebuah antologi yang membawakan tema 2020. Apa yang karya-karya yang dipadatkan di dalam buku ini termasuklah komik, satira, fiksyen, serta cerita-cerita futuristik yang berlaku dalam lingkungan tahun 2020 ataupun 2020, dan lebih dan pada masa yang lebih lagi, ataupun pada masa yang lebih hadapan, lebih daripada 2020. Antara cerita yang menarik di dalam ini adalah berkenaan dengan cerita Malaysia pada masa hadapan, yang di mana manusia pada waktu itu tidak lagi berkulit normal seperti kulit putih, hitam maupun kuning langsat, tetapi berwarna-warni mengikut kepada pilihan ataupun apa yang diletakkan oleh kerajaan pada masa itu. Buku ini saya rate 4 bintang, dan pada pandangan saya terdapat banyak karya-karya di dalam ini, 20 karya di dalam ini yang merupakan cerita yang solid dan mampu dikembangkan lagi, dan terdapat juga beberapa karya yang pada saya kurang memuaskan. Namun ianya adalah sebuah koleksi ataupun antologi yang sangat baik. Okey, buku seterusnya adalah buku Merantau ke Delhi oleh Buya Hamka, seorang penulis prolifik dari Nusantara yang pada saya seorang penulis yang harus dikenali ataupun dibaca penulisannya. Merantau ke Delhi membawa tema percintaan yang berada di dalam sebuah latar masyarakat yang hampir sama dengan buku Tenggelamnya Kapal Van der Beek. Ini sebuah buku yang pada saya sangat saya suka dan saya recommend untuk baca. Andai kata anda ingin mula membaca Hamka, dan saya rate buku ini 5 bintang atas kepuasan membaca karya-karya Hamka. Okey, untuk buku yang seterusnya adalah buku This is Water oleh David Foster Wallace. Okey, buku ini sebenarnya bukanlah sebuah buku ataupun tidak ditulis dalam bentuk struktur buku, namun ianya hanyalah dalam keratan-keratan ucapan beliau di dalam sebuah majlis graduasi di Amerika. Buku ini seperti mana yang saya sebut adalah ucapan beliau di dalam sebuah graduasi di Amerika yang ingin membawakan berkenaan dengan apa yang akan graduan perlu fikirkan pada masa hadapan. Ianya adalah sebuah buku yang pada saya tidak dapat relate dengan baik, namun ianya adalah sebuah buku yang baik yang kalau dilihat di dalam rating Goodreads, ianya mempunyai rating yang agak tinggi. Namun saya berikan buku ini 2 bintang atas apa yang ingin disampaikan oleh penulis tidak sampai kepada saya. Okey, seterusnya adalah buku Kisah-Kisah Melawan di dalam Al-Quran oleh Aina Wafi Abdul Kadir. Buku ini ingin membawakan kisah-kisah pertentangan ataupun konfrontasi yang dihadapi oleh nabi-nabi dan orang soleh di dalam Al-Quran. Ianya adalah sebuah buku yang sangat baik pada saya, walaupun ianya sebuah buku yang nipis yang mampu dikembangkan dengan lebih baik. Apa yang menarik tentang buku ini juga adalah beliau berjaya membawakan cross reference
ulama-ulama dan cendekiawan Islam dengan baik seperti Tan Sri Profesor Syed Naqil Alatas dan juga Ali Syariati. Buku ini saya rate 4 bintang dan ianya adalah sebuah buku yang bagus yang cuba digarap ataupun yang cuba dihasilkan oleh penulis. Okey, buku yang terakhir yang ingin saya kongsikan hari ini adalah Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri oleh Pendeta Zakbar. Buku ini adalah buku kritikan beliau kepada segenap lapisan masyarakat yang membawakan tema seputar ajaran Islam dan antara yang beliau bangkitkan di dalam ini adalah perkara-perkara yang sering kali menjadi ikutan-ikutan ataupun perkataan ini adalah yang menjadi ikut-ikutan tanpa usul periksa oleh masyarakat. Buku ini adalah buku yang sangat baik pada saya untuk dibaca, namun ianya perlu dikupas dengan lebih panjang ataupun dengan lebih luas oleh agamawan kerana pada saya terdapat topik-topik yang perlukan penjelasan yang lebih baik, terutamanya pada pandangan beliau berkenaan dengan taklid, syafaat dan beberapa lagi topik yang dibawakan oleh beliau. Buku ini saya tidak rate di dalam Goodreads oleh kerana ianya adalah sebuah buku yang besar yang pada saya tidak pantas untuk saya rate. Okey, selesai sudah perkongsian saya untuk video kali ini, dan ini adalah buku-buku yang saya baca dan andai kata ada daripada ke-10 buah buku ini yang kalian ingin saya kupaskan dengan lebih panjang ataupun review, bolehlah komen di bawah. Dan terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ni. Komen, ada kata ada komen topik-topik yang boleh saya bincangkan lagi ataupun penambahbaikan yang boleh saya lakukan lagi. Kita jumpa lagi pada video seterusnya. Terima kasih.